saya akan menerangkan tentang kaunseling. Apakah yang dimaksudkan dengan kaunseling? Kaunseling adalah interaksi antara dua individu yang dikenali sebagai kaunselor dan klien. Kaunseling juga adalah proses untuk membantu klien memahami dirinya dan situasinya yang sebenar. Konsep asas dalam kaunseling adalah proses pertolongan yang menumpukan lebih perhatian kepada individu yang mempunyai masalah ataupun kekusutan untuk meneruskan kehidupan yang lebih tenteram. Kaunseling memberi manfaat dalam semua bidang seperti bidang pendidikan, perubatan, kemasyarakatan dan sebagainya. Hal ini adalah kerana kaunseling itu sendiri telah berentasi semua bidang-bidang yang mencakup dalam aspek kehidupan manusia. Matlamat dalam kaunseling adalah mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah laku, mempertingkatkan kemahiran menghadap perubahan, meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, memperbaiki hubungan dengan individu lain, dan akhir sekali, mampu mempertingkatkan potensi dalam diri. Prinsip dan falsafah dalam kaunseling. Dari segi sosiologi, kita percaya setiap orang itu unik dan mempunyai potensi yang tertentu. Individu pula akan mengalami pelbagai cabaran dalam hidup dan sesetengah individu pula memerlukan orang lain untuk membantunya. Setiap individu itu berguna kepada masyarakat. Sekarang kita beralih kepada tujuan kaunseling. Tujuan kaunseling adalah untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, iaitu mengurangkan beban klien dalam tempoh yang lama. Seterusnya adalah mendapatkan celik akal, iaitu menyedarkan klien tentang potensinya untuk mengharungi masalah yang dihadapinya. Seterusnya adalah tingkah laku positif. Contohnya, apabila seorang klien mendapatkan khidmat kaunseling, mereka akan merubah tingkah laku mereka daripada sedih kepada gembira, daripada murung kepada ceria. Selain itu, mencapai kebebasan psikologi, iaitu di mana seorang klien berkebolehan untuk menguruskan dirinya sendiri. Tujuan kaunseling juga adalah untuk bertindak logik, iaitu seorang klien perlulah membuat pertimbangan antara pro dan kontra sesuatu sebelum membuat sesuatu keputusan. Berikut adalah contoh masalah dalam kaunseling. Kesihatan mental memang salah satu bidang yang Kementerian Kesihatan tengah melihat bagaimana kita boleh meningkatkan perkhidmatan kita kepada mereka, dan sehingga 18 Mei 2020 kita terima contohnya 8,380 panggilan secara keseluruhannya, dan isu-isu yang telah dibangkitkan masa kita memberi kaunseling online. Contohnya isu yang pertama yang dibangkitkan ialah masalah emosi, iaitu melebihi 46.8%, iaitu stres, bimbang, kemarahan akibat pelbagai faktor sosial seperti masalah kewangan, tiada pendapatan, perselisihan faham dengan keluarga dan sebagainya. Yang kedua ialah isu berkenaan dengan wabak COVID-19, iaitu ada lebih kurang 20% yang ada kebimbangan, dan juga kita kena memberi kaunseling untuk mereka dapat maklumat yang terkini, dan jadi kadang-kadang dia ada kebimbangan sebab maklumat tak tepat yang mereka terima. Yang ketiga ialah bantuan keperluan asas, iaitu 6.9%. Yang keempat ialah masalah keganasan rumah tangga dan perhubungan, iaitu ada 6%. Dan kelima ialah masalah psikiatri, iaitu kemurungan dan juga keresahan, iaitu 2.4%. Dan yang keenam ialah penderaan kanak-kanak, iaitu 0.2%.
Jadi kita ada hotline supaya mereka boleh hubungi kita, dan jadi doktor-doktor ataupun staf warga Kementerian Kesihatan boleh memberi nasihat kaunseling kepada mereka online. Jenis-jenis kaunseling. Yang pertama adalah kaunseling akademik. Kaunseling akademik menyediakan kaunseling dalam usaha untuk membantu klien memilih mata pelajaran yang sejajar dengan minat, keupayaan dan pencapaian mereka. Selain daripada itu, kaunseling akademik juga menyampaikan maklumat mengenai peluang-peluang melanjutkan pelajaran ke institusi-institusi pengajian tinggi dalam ataupun luar negara. Yang kedua adalah kaunseling kerjaya. Kaunseling kerjaya membantu klien mendapatkan maklumat kerjaya yang sejajar dengan minat, bakat, keupayaan dan pencapaian akademik mereka. Oleh itu, asas kaunseling kerjaya bagi kaunselor kerjaya ialah untuk mengidentifikasikan kerjaya yang sesuai dengan minat klien. Kaunseling kerjaya juga menolong klien menyelesaikan masalah pemilihan kerja serta mendedahkan kepada klien secara meluas jenis-jenis kerjaya di sektor awam dan di sektor swasta. Yang ketiga adalah kaunseling pemulihan. Kaunselor pemulihan mengandaikan kes-kes klien mempunyai masalah fizikal seperti kecelaruan tingkah laku atau kecacatan. Kaunselor pemulihan bertanggungjawab menyediakan klien dengan maklumat pendidikan dan rawatan pemulihan. Kejayaan kaunselor pemulihan selalu diukur dengan kejayaan mereka untuk membantu klien mendapatkan pekerjaan. Klien mengharapkan kaunselor pemulihan menyediakan perkhidmatan yang luas, terutamanya berkaitan dengan kecacatan dan ketidakupayaan mereka untuk memperolehi kerja. Yang keempat adalah kaunseling peribadi. Kaunseling peribadi merupakan kaunseling yang meneroka pertumbuhan kendiri klien, membantu klien memahami pelbagai keperluan dan masalah yang berkaitan. Tujuan kaunseling individu adalah untuk membantu klien memperolehi kefahaman sendiri, iaitu membantu klien memperolehi maklumat dan membentuk sikap celik akal serta nilai yang sejajar dengan kehendak masyarakat. Kaunseling individu juga menolong klien berkomunikasi dengan lebih berkesan dan membina hubungan yang baik dengan anggota-anggota yang lain. Kemahiran asas kaunseling. Terdapat 9 kemahiran asas kaunseling. Yang pertama adalah kemahiran menyoal. Yang kedua, kemahiran membalas. Yang ketiga, kemahiran menghadapi kesenyapan. Yang keempat, kemahiran membuat interpretasi. Yang kelima, kemahiran membuat refleksi. Yang keenam, kemahiran membina perhubungan. Yang ketujuh, kemahiran melakukan dorongan minima. Dan yang ke-8 adalah kemahiran berkomunikasi. Dan akhir sekali, kemahiran mendengar. Kepentingan kaunseling di sekolah. Yang pertama, kaunseling dapat membantu pelajar berkembang dalam semua bidang. Perkembangan pelajar adalah penting untuk mencorak masa depan mereka. Yang kedua adalah kaunseling dapat membantu pelajar membuat pilihan dalam peringkat persekolahan mereka. Hal ini terjadi sekiranya mereka tidak dapat membuat pilihan yang tepat. Yang ketiga, kaunseling juga dapat membantu pelajar untuk membuat pemilihan kerjaya dan membuat persediaan untuk mencapai cita-cita mereka. Yang keempat, menolong pelajar membuat penyelesaian di sekolah. Pelajar akan menghadapi permasalahan di sekolah. Jadi, kaunseling serba sedikit dapat memberikan jalan penyelesaian untuk mereka hadapi masalah berikut. Yang kelima, mengenal pasti masalah dan memotivasikan pelajaran. Kaunseling dapat mengenal pasti masalah pelajar, maka ini dapat membantu untuk memotivasikan pelajaran mereka di sekolah. Yang keenam,
Mengenal pasti jenis pertolongan yang diperlukan oleh pelajar. Hal ini penting kerana ibu bapa tiada di sekolah. Jadi dengan adanya kaunselor, mereka dapat membantu pelajar yang memerlukan kaunseling. Assalamualaikum, saya Siti Nursyazah binti Muhammad ingin menerangkan tentang etika kaunseling. Yang pertama sekali ialah menghormati hak peribadi klien dan menyifatkan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling sebagai rahsia. Melainkan jika mengikut budi bicara kaunselor, maklumat yang diperolehi boleh atau dianggap membahayakan klien atau orang lain yang di persekitaran. Yang seterusnya ialah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi kliennya. Sebagai kaunselor, ia perlu memberi perlindungan jika terdapat unsur-unsur yang boleh melibatkan kecederaan pada klien. Hati klien terlalu sensitif, jadi kaunselor perlu sentiasa berhemat atau berhikmah dalam menangani isu klien. Selain itu, memberitahu tentang tanggungjawab klien dalam pembentukan tingkah laku dan hendaklah menghormati apa-apa keputusan yang dibuat oleh klien dengan memberi peluang kepada klien untuk menjelaskan kedudukan sebenar salah faham yang timbul. Jenis-jenis perkhidmatan bimbingan yang harus disediakan di sekolah-sekolah hendaklah mengandungi 10 aspek, iaitu perkhidmatan inventory individu dan rekod, perkhidmatan pemberi maklumat, perkhidmatan bimbingan kelompok, perkhidmatan kaunseling, perkhidmatan penempatan, perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah, perkhidmatan perundingan dan rujukan, perkhidmatan penyelarasan sumber, perkhidmatan perbincangan dengan ibu bapa dan akhir sekali ialah perkhidmatan penilaian. Aplikasi teori hierarki keperluan Maslow dalam bimbingan kaunseling. Yang pertama ialah keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ini merupakan keperluan asas bagi manusia sebagai contoh air, udara dan makanan. Begitu juga dengan sesi kaunseling. Perkara utama yang perlu kita titik beratkan ialah keselesaan klien. Contohnya, persekitaran bilik kaunseling itu sendiri dari segi pengudaraannya yang nyaman membuatkan klien berasa tenang untuk bertemu dengan kaunselor bagi menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua ialah keperluan keselamatan. Keperluan ini pula adalah kedua terpenting dalam teori ini kerana manusia perlukan keselamatan agar dirinya tidak terancam. Sebagaimana kita pihak kaunselor hendaklah membuat klien berasa selesa dan selamat seperti tahap kaunseling yang awal, di mana kaunselor perlu meyakinkan bahawa kaunselor akan menyimpan segala hal ehwal peribadinya dengan selamat agar klien berasa selamat apabila menceritakan rahsianya kepada kaunselor. Seterusnya, keperluan kasih sayang dan kepunyaan. Secara fitrahnya, manusia inginkan rasa kasih dan sayang dari orang lain terhadap dirinya. Hal yang demikian boleh dilihat pada peringkat remaja, di mana mereka akan mencari kasih sayang di luar rumah jika mereka merasakan mereka tidak merasai kasih sayang dalam rumah mereka. Begitu juga dengan klien yang datang bertemu dengan kita. Sebagai kaunselor, perlulah bijak memainkan peranan apabila mendengar luahan hati klien atau masalah yang dihadapi oleh klien agar mereka merasakan ada juga orang yang boleh mendengar apa yang dipendam selama ini. Selain itu, keperluan penghargaan kendiri. Tahap keperluan seterusnya ini boleh membuatkan seseorang itu lebih yakin kepada dirinya kerana dengan memberikan penghargaan kepada seseorang individu itu, dia akan merasakan dirinya masih berguna. Hal yang demikian sesuai bagi kaunselor memberikan sedikit kata-kata yang boleh menguatkan lagi dan semangat klien dan memberi pandangan-pandangan yang bernas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan ini, klien tidak merasakan masalah yang terlalu sulit sehingga tiada penyelesaiannya serta klien akan merasakan mereka dihargai apabila ada orang yang boleh mendengar pendapat mereka. Yang terakhir ialah keperluan kesempurnaan kendiri.
Untuk mencapai tahap keperluan kesempurnaan kendiri amat sukar kerana ia memerlukan masa bagi individu tersebut kerana ia merupakan kejayaan bagi sesebuah individu itu untuk menentukan matlamat dan hal tuju hidup mereka. Tidak semua orang boleh capai tahap kesempurnaan diri di mana seorang klien dapat menyelesaikan masalah mereka dan mencapai objektif hidup mereka serta dapat berfikiran secara kritis dan efektif. Apa yang dapat saya rumuskan, kaunselor yang memiliki berbagai-bagai kemahiran kaunseling, individu berpotensi untuk murid-murid dari segi sosio-emosi maupun akademik. Layanan yang diberikan daripada kaunselor kepada klien juga akan mendorong murid yang bersifat pendiam dan malu meluahkan pelbagai jenis masalah kepada kaunselornya. Oleh yang demikian, sesuatu suasana kaunseling akan dapat diwujudkan.